Saya rasa satu pengundi tu dah boleh ubah negara. So saya galakkan orang mengundi. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita memang kena mengilat untuk memilih pemimpin yang boleh memimpin wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Hari undi akan tiba, kekalkan demokrasi, guna hak kita semua yang asasi. Fikir terlebih dulu dengan akal lestari, sebelum membuang undi yang dihargai. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Tidak kira di mana anda berada, yang menonton kami secara langsung di Kaca TV maupun yang bersama kami di Facebook ketika ini. Dan hari ini tanggal 19 November 2022 pastinya merupakan hari yang cukup bermakna buat seluruh rakyat Malaysia. Tapi sebelum tu, nak ucapkan terima kasih jugalah kepada Combination Band yang berkongsi semangat dan juga lagu untuk seluruh rakyat Malaysia hari ini. Betul. Ini satu hari yang patut diraikan. Jadi kami nak mengajak anda untuk meraikan hari yang cukup bermakna ini bersama kami di WHI. Mungkinlah Fiza kan ada yang sudah keluar mengundi. Jadi bolehlah anda ambil selfie ke gambar, tag kami di Facebook WHI ataupun Instagram WHI. Ya. Dan hari ini merupakan hari penentu kepada seluruh rakyat Malaysia yang mana hari ini akan menentukan orang kata keputusan untuk menerima mandat bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Tapi Sugi dah pun pergi mengundi. Kita juga dah kongsikan gambar-gambar ramai dalam kalangan penonton-penonton wanita hari ini yang pun dah berkesempatan untuk pergi mengundi pada pagi tadi. Tapi sekarang ni kita juga nak tinjau keadaan ataupun suasana di lokasi-lokasi pusat pengundian. Kita bersama dengan Nurul Fariha On yang ketika ini berada di Sekolah Kebangsaan Peserai ataupun Peserau di Parit Sulong, Johor. Okey, jom kita bersama dengan Fariha On. Kalau dah bersedia. Silakan Nurul Fariha On. Baik, terima kasih Fiza dan juga Sugita di Sri Pentas. Selamat mengundi kepada mereka yang telah pun keluar mengundi. Yang belum lagi dilakukan persediaan anda sehingga jam 6 petang nanti. Apapun Farihat berada di Sekolah Kebangsaan Peserai Batu Pahat Johor. Sebenarnya ini antara salah satu lokasi pusat mengundi bagi P147 Parit Sulong. Dan kawasan ini sebenarnya antara mengetengahkan calon wanita cukup besar namanya, heavyweight, tiga penjuru sebenarnya, iaitu Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad mewakili Parti Gabungan BN dan Dr. Abdul Karim Deraman dari PN Perikatan Nasional dan juga Muhammad Faizal Dolah
PH. Dan 3 penjuru ini pastinya ini akan menentukan siapakah nanti bakal menyandang kerusi Parlimen Parit Sulong. Dan di sini sejak pagi tadi sebenarnya Johor sejak malam tadi buminya diiringi dengan rahmat Tuhan, hujan sangat lebat, tetapi alhamdulillah nampaknya renyai sedikit pagi ini. Dan di sini juga kalau dilihatkan masih ramai lagi yang keluar mengundi dan difahamkan peratusannya agak kecil, mungkin disebabkan oleh cuaca yang hujan ini. Tapi pun saya nak kongsikan berkenaan dengan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Peserai di sini. Kabarnya membabitkan lebih daripada 40 ribu pengundi yang membaikkan di kawasan Parit Sulong. Itu secara total. Kalau ikutkan jumlah totalnya 79,484 dan pengundi awal 43 orang dan luar negara 7 orang. Tapi saya nak kongsikan berkenaan pengalaman pengundi muda, pengundi berusia 18 tahun pertama kali, katanya sangat mendebarkan. Kita nak panggil adik kita ini. Mari bersama dengan akak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nak tahu ni bagaimana pengalaman sebagai pengundi berusia 18 tahun pertama kali, debar tak debar malam tadi? Oh, debar sangat. Rasa nervous sebab tak ada pengalaman kan. So macam cuma dengar apa yang ayah ataupun mak cakap lah. Macam pengalaman diorang undi sama bertahun-tahun. So saya harap saya pilih pemimpin yang berwibawa dan bertanggungjawab dan dapat bagi manfaat pada rakyat lah. Baik, bagaimana bila berada di dalam tadi tu kan, ada tak benda yang merisaukan? Oh, ada, macam takut undian rosak kan, macam salah pangkal ke, macam tu lah. Takut menyumbang kepada undi rosak. Apapun kita harapkan apa yang kita lakukan telah betul terbaik. Sebab adik kita ni sanggup balik daripada UIA untuk datang mengundi ke sini. Baik, terima kasih banyak-banyak. Tapi undi tak rosak InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Itu antara pengundi muda yang kami sempat bertanyakan bagaimana pengalaman mereka di sini. Tapi kita harapkan tunaikanlah tanggungjawab kita. Kita dah pun keluar mengundi, kita serahkan segalanya kepada keputusan nanti. Apa yang akan terbaik, itulah yang terbaik yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Apapun keluar mengundi ya, itu adalah tanggungjawab kita. Terima kasih. Kita nak bersama dengan rakan tugas di Sri Pentas, Fiza dan juga Sugita. Silakan. Terima kasih Fariha On kerana sudi bersama dengan kami berkongsi antara pengalaman adik-adik yang pertama kali pergi mengundi. Teringat saya sewaktu saya mengundi kali pertama, berdebar tu pastinya akan adalah sebab kita tak nak pangkas secara salah, kita nak fokus dan buatnya secara teratur dan betul. Dan Sugi, yang telah pun dikeluarkan oleh SPR sehingga jam 10 pagi tadi, dikatakan lebih kurang 20% rakyat Malaysia telah pun keluar mengundi. Ada 80% lagi. Jadi ada masa sehingga jam 6 petang ini untuk anda terus menunaikan tanggungjawab anda kepada negara untuk memilih teraju bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Fiza, dan lebih 21 juta pengundi berdaftar akan keluar mengundi tahun ini dan tidak ada sesiapa pun yang terkecuali kerana sebuah helikopter telah digunakan untuk menghantar 10 peti undi dan petugas SPR ke 6 pos pedalaman orang asli semalam di Gua Musang. Ada banyak lagi sebenarnya di mana-mana lokasi juga mereka akan terus boleh mengundi dengan ada dilakukan melalui udara, darat dan sebagainya. Betul. Okey, kita nak kongsikan kepada anda juga penonton. Kalau kita nak mengimbas kembali kan trivia tentang sejak daripada bila sebenarnya pilihan raya umum ini telah pun mula diadakan. Ini kami nak kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini. Silakan. Tahukah anda, Suruhanjaya Pilihan Raya telah ditubuhkan pada tahun 1957. Tahun sama, negara mengecapi kemerdekaan. Pada PRU pertama, tahun 1955, terdapat 52 kerusi yang telah dipertandingkan. Pada tahun 1959, pilihan raya pertama telah berlangsung dan hal ini telah mengalami perubahan susulan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 yang membawa kepada keanggotaan Sabah dan Sarawak. Parti Campuran Barisan Nasional mengekalkan majoritinya dalam parlimen dan seterusnya membentuk kerajaan pilihan rakyat. Pada tahun 2018, pada PRU ke-14, mencipta sejarah apabila kemenangan buat kali pertama bagi pihak pembangkang setelah 61 tahun digenggam oleh Barisan Nasional
dan ini meletakkan Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia buat kali kedua. Tahun ini seramai lebih 21 juta pengundi termasuk 7 juta pengundi baharu yang akan keluar mengundi manakala had umur untuk mengundi telah diturunkan kepada 18 tahun. Oleh itu, sebagai rakyat dalam institusi demokrasi, kita perlulah bijak dalam menjalankan tanggungjawab kerana satu undi itu amat bermakna untuk menentukan hala tuju negara bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Ingat tu, satu undi kita ini amatlah bermakna untuk menentukan teraju bagi 5 tahun yang akan datang. Dan kalau kita cakap tentang hari mengundi ni kan, Sugi, selain daripada kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, ini juga antara masanya sahabat-sahabat, ahli keluarga berkumpul. Sebab kalau kita tengok kan di sekitar Shah Alam, di sekitar Kuala Lumpur semalam memang lengang sebab kebanyakannya balik ke kampung untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Kat kampung tu berkumpul lah, ada yang pakai baju sama lah, sama colour hari ni. Kemudian ada yang dah rancang nak masak apa untuk keluarga, malam ni nak buat barbecue dan sebagainya. Setuju. Ini antara kenangan ataupun nostalgia yang sebenarnya bukan sahaja kita menjalankan proses mengundi, tetapi antara kenangan-kenangan yang kita cipta dan juga kita bina bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Kalau saya, kenangan saya buat tahun PRU kali ini adalah selepas saya keluar mengundi, saya di Sri Pentas bersama awak. Okay. Jari anda. Saya dah keluar mengundi. Okay. Dan masa saya keluar mengundi tadi, saya sempat berjumpa dengan rakan sekolah saya juga. Tapi saya nak tanya awak tak sempat lagi kan? Belum sempat. Belum lagi. Inai pun tak ada. Alamak, Inai pun tak ada. Inai pun tak ada. Itu pun tak ada, belum lagi. Tapi bukan bermakna saya tak mengundi. Selepas menjalankan tanggungjawab di pejabat ini, sebab daripada pagi dah di pejabat tadi, selepas ini insya-Allah saya akan terus menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Dan pasti mereka pun, Fiza, akan menunaikan tanggungjawab mereka. Betul tak? Okey. Tapi kan bila kita nak pergi mengundi ni penting untuk kita tahu apa perkara-perkara yang kita perlu bawa dan kenapa kita perlu sediakan diri kita. Sebab ada yang beratur 40 minit, 30 minit, 1 jam dan sebagainya. Kami nak kongsikan ini bersama dengan anda. Silakan. Aku like kalau tak aku swipe tak nak jaga hati, lebih baik aku jujur. Dah banyak situasi yang ku mengalami, biar tadi yang ku kesali. Dulu dorang bagi tahu kena buat macam ni, kalau tak confirm tak boleh pergi. Okey, itu dia sedikit peringatan buat anda. Tadi ada juga orang bertanya kepada saya, memandangkan saya dah keluar mengundi, perlu bawa pen ke? Tak payah bawa pen, semuanya ada di situ. Tapi saya rasa boleh bawa payung. Sediakan payung sebelum hujan, sebab kalau kita lihat keadaan cuaca di beberapa sekitar ataupun di seluruh negeri di Malaysia, ada yang hujan, ada yang panas dan sebagainya. Jadi boleh sediakan payung. Dan ini paling penting sekali untuk anda pergi mengundi, pastikan anda bawa dokumen pengenalan diri anda. Kalau anda mungkin kehilangan kad pengenalan, anda boleh gantikan dengan pasport ataupun lesen memandu ataupun salinan daripada JPN untuk anda pergi mengundi. Ada macam-macam alternatif yang boleh anda gunakan. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk anda tidak keluar mengundi. Setuju sangat. Dan segi kita nak kongsikan bersama dengan anda kenangan ataupun nostalgia mengundi. Mungkin ada juga dalam kalangan anda pada PRU ke-14 yang lalu, itu kenangan terakhir anda mengundi bersama dengan ahli keluarga anda, insan-insan yang anda sayangi, ataupun ada pengalaman-pengalaman lucu. Ada orang dia pergi mengundi pakai topi besar. Saya sempat juga bertanya kepada kawan-kawan saya, apa antara kenangan mereka. Yang paling manis adalah kawan saya ni, anak sulung dia lahir pada PRU yang ke-13. Masa tu mereka sekeluarga keluar mengundi, baru pergi ke hospital untuk bersama dengan isterinya lah. Seronoknya. Dan ada juga yang mana tarikh mengundi tu jatuh pada tarikh perkahwinan mereka. Mungkin anda nak kongsikan pengalaman anda, teruskan bersama kami di Wanita hari ini. Kami akan terus kongsikan gambar-gambar dan juga kenangan-kenangan pengalaman anda mengundi di Wanita hari ini. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Inai pun tak ada. Wanita hari ini. Bangun pagi-pagi, tak mudah menanti, bukan nak cari kopi, nak tanya pasal subsidi. Hai, belum sempat sarapan,
dah ada pula panggilan kaum kerabat orang kanan nak minta surat sokongan. Jam baru pukul 8, YB kena lawat kawasan. Tapi di tengah jalan pengundi tahan minta bantuan. Disambut dengan kompang, ayam itik pun banyaklah tumbang. Kemudian ditunjuk jalan berlubang, disuruh YB segera timbang. Pada waktu tengah hari ada pula jemputan kenduri. Kalau YB tak pergi, silap-silap nanti kurang undi. Hai dalam sibuk-sibuk orang sakit YB jenguk. Hai teruk ke tak teruk, poket tetap YB kena seluk. Ketika awal petang ada satu sidang, YB tak boleh tak datang, takut nanti kerusi terbang. Sebelum senja ke padang bola, YB dijemput sampaikan piala. Sambil itu mereka bertanya, sebab kita nak menentukan pemimpin kita yang mana yang layak lah untuk menjaga berjiwa rakyat dan untuk menjaga kita lah. Untuk menentukan kesejahteraan negara. Untuk kita pilih pemimpin yang benar-benar boleh mengubahkan negara ni lah. Untuk memilih pemimpin negara kita? Sebab itu merupakan kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengundi. Dan ini merupakan 5 tahun sekali je. Bukannya setiap bulan pun kita mengundi kan. Jadi kita kena laksanakanlah tugas dan juga tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia. Sebab kita harus menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia kerana kita nak tentukan siapa yang akan mentadbir negara ini. Sebab itulah kita nak orang yang berkebolehan dan berdedikasi lah. So that's why kita semua harus pergi mengundi. Okay, keluar mengundi adalah salah satu untuk memilih pemimpin yang akan mentadbir negara kita yang supaya kita nampaklah pemimpin mana yang lebih berkapabiliti untuk negara kita lah, supaya yang pemimpin sebelum ni untuk mengganti yang baru, sama ada yang baru itu lebih better ataupun yang lama itu lagi bagus lah. Kami bersetuju dengan anda semua yang mengatakan iaitu ini adalah tanggungjawab kita semua untuk menunaikan tanggungjawab. Sampai tersyashul kita. Hari ni berapa kali kita tersyashul kan? Saya suka komen Maya ni. Dia kata, sebab apa tahu Sugi? Ramai orang sebut nama kita. Mungkin. Saya mengundi di Pandan tapi lepas WHI nanti baru saya pergi mengundi. Wah, terima kasih Maya. Ada lagi komen daripada Nurul Lulu. Katanya, hai Fiza, hai Sugita, hai. Ingat lagi masa nak undi lagi 2 hari tu nak nikah. Yang jaga pula ada kenalan ayah. Kena tegur habislah pengantin, jarinya biru, tergelak-gelak dalam ketawa semua gelak. Okey. Dan hari ini sebenarnya kami nak kongsikan bersama dengan anda, selain daripada kita terus menunaikan tanggungjawab kita kan, kita juga nak berkongsi kepada anda tentang nostalgia pilihan raya. Hari ini kami tak berdua sahaja. Mungkin ada juga individu di sebelah kita ni nak kongsikan nostalgia beliau. Kita bersama dengan Encik Saiful Bahri. Terima kasih Encik Saiful sudi bersama kami di WHI hari ini. Encik Saiful nak tunjukkan jari yang sudah pun macam itulah lebih kurang. Nasib baik dia tunjuk 1. Kalau tunjuk 10 tadi, bahaya takut juga kan. Kalau yang 10 tu lain lah Inai. Okey, Encik Saiful dah sempat keluar mengundi, mungkin boleh kongsikan dahululah. Tadi pagi tadi bila keluar tu bagaimana situasi pengalaman tu? Okey, alhamdulillah, terima kasih Sugita dan juga Fiza. Sebenarnya Sugita memang saya boleh mengesahkanlah yang Cik Fiza kita ni memang belum ada inai lagi. belum. So pagi tadi saya keluar awal sebab faktor cuaca lah. So mungkin ini juga langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat yang ada di luar sana. Kita keluar awal supaya waktu tu ada waktu yang cukup panjang untuk kita membuat sesuatu keputusan yang besar. Kan, dan yang paling utama bila kita dah selesaikan tanggungjawab Sugita dan juga Fiza,
kita ada waktu yang panjang untuk bersama keluarga. Okey. Selepas itu. Saya suka apa yang Encik Saiful katakan tentang tanggungjawab. Ini kita katakan tentang tanggungjawab. Tanggungjawab ini bukan saja hari ini. Tanggungjawab ini mungkin kita perlu atur dan didik anak-anak kita bermula daripada mereka kecil. Betul. Dan di rumah perlulah kita kongsikan ataupun ajar mereka tentang tanggungjawab ini. Encik Saiful, kita nak kongsikan tentang kenangan-kenangan. Kenapa perlu dan penting untuk kita cipta kenangan itu. Tapi sebelum itu kita nak bersama dengan Haris Anwar juga sebenarnya. Encik Saiful, yang mana Haris Anwar tahun ini merupakan kali pertama pergi mengundi di dalam talian. Hai Haris. Hai. Apa khabar semua? Sihat. Haris sudah pun mengundi ataupun selepas ni? Sudah. Baru je balik. Oh, yeay. Kita geng lah ya. Okey. Haris mungkin boleh kongsikanlah pengalaman Haris sebagai pengundi yang pertama kali keluar mengundi ni. Okey, first time mengundi ni of course orang kata excited. Saya sampai ke semalam saya mimpi yang saya salah pangkah. Saya pergi pangkah kat semua tempat dan last kali saya pergi buat signature. Saya macam kalau itu kan dia undi rosak lah kan. Saya sampai saya mimpi saya baru ni nasib baik mimpi. Saya ingatkan itu. Dia punya first time tu rasa sampai macam tu excited. Jadi pagi tadi saya datang dalam kita jam 9.30 dekat Dewan Melo. Saya punya Parlimen Shah Alam. Jadi Dewan Melo Seksyen 7 Shah Alam. And then pukul 9.30 pagi dan dekat 2 jam jugalah beratur dekat situ. Okey, baik. Itu kalau awak sampai mimpi tu maksudnya memang awak teruja dan excited sangat. Betul, excited sangat. Sebab pada Piala ke-14 yang sebelum ni saya rasa macam jealous sangat sebab kawan-kawan saya semua pergi mengundi. Saya tengok kat story diorang buat semua macam push bestnya. Alah, kenapalah saya tak mengundi kan. Tapi kali ni alhamdulillah saya dapat pergi juga mengundi. Okey, Haris, mungkin Haris boleh kongsikan kepada penonton-penonton wanita hari ini, kepada rakan-rakan yang belum lagi berkesempatan untuk keluar mengundi, kenapa kita perlu untuk keluar menunaikan tanggungjawab kita ini? Okey, dia sebenarnya adalah tanggungjawab kita juga sebagai rakyat Malaysia dan dia adalah untuk kita punya generasi yang akan datang. So kita hendaklah orang kata bertanggungjawablah dalam mengundi ni sebab semua undi adalah penting. Semua orang berhak untuk undi, tak kisahlah siapa-siapa pun dia nak undi, boleh asalkan dia rasa mana yang terbaik, diundilah. Asalkan yang paling penting tu, yang paling penting itu adalah tanggungjawab kita lah. Dan sebenarnya saya nak satu lagi. Saya ada pengalaman kelakar tadi dekat saya tengah mengundi tadi. Apa dia? Sebenarnya saya tadi sebab maklumlah first time kan, bila nak celup dakwat kat dalam nak celup jari kat dalam dakwat tu. Saya pergi celup sampai ke nak hampir ke jari yang kedua. Maksudnya dia punya saya tak tahu sampai ke akak-akak nampaknya tu dek. Saya hampir ke orang kata yang garis yang kedua jari. Sikit je lah patutnya. Separuh itu gambar tu. Ini kenangan yang akan awak bawa seumur hidup awak, Haris. Apapun Haris, terima kasih Haris dan sama-samalah kita tunggu keputusannya malam ini ya, Haris. Okey, baiklah. Okey, kita berbalik kepada kenangan itu tadi. Sebenarnya ada banyak orang yang orang kata ada mencipta kenangan bukan sahaja pada hari pilihan raya ini, tapi kenapa penting untuk kita cipta kenangan-kenangan kita itu sebenarnya, Encik Saiful? Okey, terima kasih Fiza. Satu soalan yang bagus iaitu kenapa kita penting untuk mencipta kenangan tersebut. Sebenarnya kalau perasanlah Fiza dan Sugita yang semua penonton-penonton wanita hari ini, pilihan raya itu merupakan satu bentuk perayaan yang diraikan oleh semua lapisan masyarakat yang ada di negara kita. So kita boleh tengoklah 2 hari yang lepas bagaimana kesesakan lalu lintas, pulang ke kampung dan sebagainya. Dan saya berani mengatakan bahawa tidak lain dan tidak bukan memiliki niat ataupun selain daripada mengundi adalah untuk mencipta kenangan. Kenangan apa? Kenangan kegembiraan berkumpul ahli keluarga. Itu yang paling penting. So kita faham manusia ini diciptakan dengan satu orang kata apa ciptaan yang cukup bagus yang mana sistem limbik yang berfungsi untuk merekod ataupun mewujudkan kenangan-kenangan dalam episod hidup seseorang. Tapi harus diingat kenangan yang biasanya bersifat penghargaan dan juga gembira yang ini akan kekal di dalam sistem limbik seseorang tersebut berbanding dengan kekecewaan. Therefore kenangan yang berbentuk penghargaan dan juga gembira itu perlu dan wajib dicipta oleh semua pengundi-pengundi, terutama
mereka yang mungkin baru first time mengundi, macam yang sahabat kita Haris maklumkan, mana maunya orang celup sampai sini. Tak apalah Haris jangan marah. Sebab itu mungkin pengalaman pertama bagi Haris dalam mengundi. Dan saya yakin dan percaya. Sikit je lah saya nak kongsi pengalaman beratur tadi kan. Dua orang tu saya tahu anak gadis yang muda yang mungkin first time dia mengundi, berborak, berbincang dengan kawan kat belakang, kau nak undi siapa? Aku pun tak tahu nak undi siapa. Tak apa, kita tengok poster siapa yang handsome. Nampak? So maksudnya persepsi ataupun seseorang individu tersebut, khususnya pengundi muda, Cik Fiza dan Sugita, mereka mencipta sesuatu kenangan, iaitu kenangan tu mesti bersandarkan kepada sesuatu yang mereka lihat. Apa yang mereka nak impikan. Okey, sebenarnya Cik Saiful, daripada beberapa hari lepas kita juga dah minta rakan-rakan kita di Facebook untuk berkongsi kenangan-kenangan mereka. Dan saya sebenarnya ada kenangan juga untuk pilihan raya ke-14 yang lalu pada tahun 2018. Sebenarnya kami bekerja di pejabat, tapi ketika tu arwah kakak saya masih lagi hidup, berada di hospital. Adik saya ni berkongsi kenangan lah. Yang mana arwah ni, saya tak boleh cerita lah, Sugila baca. Okey, saya bacakan. Sekejap, saya akan bacakan apa yang dikongsikan itu, Encik Saiful dan juga penontonnya. Katanya, tahun terakhir akak mengundi, excited sangat akak nak tunaikan tanggungjawab walau tak sihat. Akak minta dengan doktor untuk keluar sekejap mengundi, walau kami kata tak perlu. Mungkin akak dah tahu itu kali terakhir akak akan jalankan tanggungjawab akak sebagai rakyat Malaysia. Dan itu adalah kakak Fiza Sabjahan sendiri. Baik, itu kenangannya. Dan mungkin banyak lagi mereka di rumah sana ada kenangan manis, pahit kan. Apapun seperti yang Cik Saiful katakan, ini adalah satu hari untuk kita raikan sebagai rakyat Malaysia. Banyak lagi kita nak tanya kepada Cik Saiful. Banyak lagi nak tanya dan banyak lagi kami nak baca yang mana ada juga dalam kalangan penonton yang kongsikan mana itu juga merupakan hari mereka meraihkan hari ulang tahun perkahwinan. Dan ada daripada Natira, katanya seronok PRU masa kanak-kanak bila orang ambil mak dan juga bapa saya untuk ke pusat mengundi dengan menaiki motosikal. Okey, kita nak kongsikan sesuatu selepas ini. Kita terus bersama dengan anda di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan mungkinlah Fiza kan ada dalam kalangan mereka sekarang ni tengah membuat persiapan untuk keluar mengundi. Dan ada juga yang sanggup kan pulang ke kampung, balik hari dah bawa kereta ataupun bertiket kapal terbang, naik bas, ada macam-macam asalkan nak menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Ya, betul. Dan nak dikongsikan juga bersama dengan anda penonton statistik keluar mengundi bagi hari ini, hari mengundi PRU ke-15 hingga jam 11 pagi tadi, peratus keseluruhannya adalah sebanyak 31%. Dan ini juga Cik Saiful, sebenarnya salah seorang tu kawan kita. Kawan kita dia sebenarnya niat asalnya dia nak pulang ke kampung kerana mengundi di Johor. Pada asalnya nak bawa ayahnya, tapi ayah kurang sihat. Tapi pergi mengundi bersama dengan adiknya. Kita bersama dengan Fahrin Ahmad dalam talian ketika ini. Hai Fahrin. Ya, Fiza, Sugi dan juga Cik Saiful. Apa khabar sahabat? Fiza dan Sugi, tolong tengokkan jari Cik Saiful tu, dia inai dia satu jari. Dah tengok. Satu. Bukan 10. Satu. Satu je. Tapi Farin, kita nak tengok juga jari Farin ni betul ke tak betul ni? Elina so tengok. Ada dah inai dah satu dah. Satu saja ya. Okey. Pak Farin, tadi awak berkongsi gambar lah kan bersama kami di WHI. Jadi bagaimana pengalaman keluar mengundi itu, cuaca di Johor macam mana tu? Okey, pertama sekali saya dan adik lah keluar seawal pagi ke sekolah kebangsaan Desa Skudai lah, di mana kami mengundi untuk Parlimen Iskandar Puteri, di mana 3 penjuru lah, Pakatan Harapan, Barisan Nasional juga Perikatan Nasional. Dan kalau saya lihat sebenarnya semuanya teratur, semuanya berjalan dengan lancar. Dan seawal pagi itu juga sebenarnya kalau kita lihat pada keadaan cuaca agak hujan lebat. Jadi saya lihat orang mula ada juga yang datang, tetapi setelah mula reda semakin ramai pusat mengundi itu dipenuhilah dengan para pengundi. Tapi apapun saya ucapkan syabaslah kepada semua para petugas. Sempat je awak buat TikTok. Itu yang penting, kita nak ucapkan tahniah dan syabas kepada para petugas ni kan yang bertumpus lumus. Tapi Farin, kita nak tanyakan sebenarnya lah, bila Farin sanggup pulang ke kampung kan, lokasi mengundi tu bukan di Kuala Lumpur, walaupun tinggal di Kuala Lumpur, kenapa awak merasakan ini perkara penting untuk dilakukan?
Okey, seperti mana kita juga kongsikan, ini adalah satu amanah, satu hak, dan orang juga pernah tanya kepada saya lah, kita sebagai rakyat, kita selalu pandai memberi komen, pandai mengkritik dan sebagainya. Tetapi apabila diberikan peluang sebegini, kita tak gunakan. Jadi jangan salahkan orang lain, kerana kita sendiri yang tidak menggunakan hak kita dan menjalankan amanah serta tanggungjawab kita. Walaupun sejauh mana sekalipun, kita kena tunaikan. Saya ada satu soalan untuk Farin. Farin, boleh saya tanya satu soalan? Ya, Cik pun. Okey, bagaimana orang yang sekacak dan sehandsome Farin boleh dapat saluran satu? Kita ikut saluran tu, alhamdulillah settle. Okey. Terima kasih Farin. Terima kasih. Hati-hati Farin memandu pulang semula ke Kuala Lumpur ni. InsyaAllah hari ini. Sampai. Jangan lupa yang kesiaran hari Isnin. Nanti dia cuti panjang pula ya. Terima kasih Farin. Terima kasih Farin. Inilah dia kan kita katakan tanggungjawab dan juga kenangan-kenangan. Kita dah kongsikan kenangan. Kalau kita nak baca lagi, ada banyak sebenarnya komen-komen yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita yang mana waktu ini juga diambil peluang oleh ahli keluarga untuk masak, berkumpul sama-sama. Ada juga yang berkongsi dengan kita Sugi, yang mana untuk PRU yang sebelum-sebelum ni dia mengandung, kali ini dalam pantang. Okey, baik, ini saya nak kongsikan komen daripada Natirah ya, Fiza. Kenangan PRU masa kanak-kanak seronok bila ada orang ambil mak. Oh, ni dah baca? Okey. Baik, yang selepas ni Syikin berkata, bila tiba time PRU, I think the moment yang paling I tak boleh lupa is kenangan I dengan arwah my mum. I ingat lagi bila my mum orang yang terpaling risau sebab I clumsy dan pelupa. Ada je benda yang I akan lupa buat or akan buat salah, sampaikan time keluar rumah my mum yang check my wallet ada ke tak, dalam tu ada IC ke tak, sebab pernah je I berjalan wallet ada tapi duit tak ada. Itu antara kenangan-kenangan yang kita ciptakan. Bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita ini kan supaya kita belajar untuk mencipta kenangan. Sebab kadang-kadang ada orang bila orang ambil gambar ataupun dia letak di media sosial, kadang-kadang kita jadikan media sosial tu untuk sebagai album gambar kita. Supaya macam sekarang ni kan kenangan 5 tahun lepas dia keluar semula. Jadi itu menggambarkan ataupun mengingatkan kita kembali tentang memori-memori yang lalu yang mungkin ada yang insan-insan tu dah tak ada pun hari ini. Bagaimana kita perlunya ada cipta kenangan tu? Okey, Cik Fiza dan Sugita, satulah, bila kita diberi peluang untuk mencipta momen, setiap manusia, terutama bila tiba election yang seperti ini, make sure momen yang kita ciptakan itu merupakan kenangan yang indah. Bukan suatu kenangan yang mengecewakan ataupun kenangan yang mewujudkan perbalahan. Apa juga ideologi ataupun fahaman dalam sesebuah keluarga bila balik berkumpul ramai-ramai, kalau boleh habis waktu keluar mengundi. Sebab lepas mengundi dah tak boleh buat apa. Betul tak? So adalah lebih baik mencipta momen selepas itu untuk macam Cik Fiza katakan, untuk kita makan, masak bersama-sama dan sebagainya. So lupakan cerita-cerita yang berada di luar tadi tu. So sebab tu saya katakan, anggap bila mana seseorang itu pulang ke kampung halaman yang ramai semua orang pulang tu, itu adalah sebuah ataupun satu perayaan yang diraikan oleh semua ahli keluarga. Dan bercakap mengenai media sosial, saya dan juga Fiza, ada banyak meme jugalah saya lihat yang mengatakan hari ini pastinya media sosial akan dibanjiri gambar-gambar semua orang memuat naik gambar kan dah mengundi tu. Tapi itulah seperti yang Fiza katakan, kenangan kita kan. Sebab tahun depan tak ada PRU, 5 tahun kena tunggu. Jadi kenangan ini akan diingatkan. Dan kita kena faham Sugita, kenapa Sugita kata membanjiri media sosial dan sebagainya. Sebab 7 juta ataupun 5 juta pengundi muda tersebut, yang 5 juta tu boleh dikatakan kesemuanya aktif di sosial media. So itu pengalaman pertama mereka. Dan bila cakap tentang pengalaman pertama mereka ini, kita mungkin nak kongsikan juga pandangan orang ramai yang mana mereka nak kongsikan kenangan mengundi zaman dahulu. Sebab kalau dulu-dulu ada yang katanya kalau mereka nak musim pilihan raya ni, kadang-kadang macam ada kenduri berpesta walaupun berbeza ideologi ataupun fahaman mereka, tetapi ada macam-macam kenangannya. Apa kata kita dengarkan juga pendapat mereka. I remember the first time I undi lah, tapi selalunya I selalu pergi dengan adik perempuan I. And to be fair, masa muda-muda dulu first time undi, kita tak tahu kenapa, maybe kita tak tahu pengetahuan banyak sangat, the info and what not, and it's always just berdasarkan ayah suruh undi parti-parti ni that time lah muda. Tapi I rasa sekarang kita dah lebih matang, kita dah lebih tahu pasal negara, ekonomi semua and what we want. Pengalaman pertama saya masa tu kita tak dapat apa-apa info kan, jadi saya pun pergilah ke pejabat, masa orang mengundi tu pergi ke situ, sekali cek-cek nama tak ada.
Bila cek nama tak ada, dia cakap kena register, daftar dulu. Mengundi dulu macam dulu kan memang seronok lah, tak macam sekarang kan, tak ada gaduh-gaduh. Kita bergotong royong lah dengan penduduk kampung. Ada yang sediakan makanan. Kawan sendiri pun ambil bahagian memasak dan buat nasi bungkus. Seronoknya berkempen masa muda-muda tu, masa permulaan dulu tu macam masa nak mengadakan kunduri. Meriahnya. Saya rasa sedih juga sebab saya tak sempat, arwah nenek dan atuk saya tak ada, tapi saya tak sempat bertanya kepada mereka apa antara momen mereka lah. Sebab masa tu saya mungkin muda, jadi tak tahulah kan betapa pentingnya momen ataupun kenangan mereka. Jadi kalau anda di rumah adalah atuk, nenek ke ayah ibu anda, pastikan anda mengetahui apa antara kenangan mereka yang boleh anda bawa untuk diceritakan kepada generasi yang akan datang. Berbeza dengan saya pula, sebab tu arwah nenek masih lagi hidup, kami ni seronok tak sabar nak mengundi sebab bila cerita-cerita yang dikongsikan oleh orang-orang tua terdahulu ni lah kan, nak rasa macam jadi besar bila kita dah boleh pergi mengundi tu, rasa macam kita dah menjalankan tanggungjawab kepada negara kan. Dan macam kita katakan tadi, bila kita cakap tentang apa yang kita lakukan hari ini juga akan memberi kesan jangka masa panjang kepada anak-anak kita. Bila anak-anak kita melihat kita menjalankan tanggungjawab, kita berkumpul, kita menyantuni insan-insan yang kita sayangi kan. Ada yang tolak ibu, ayah ataupun jiran dengan menaiki kursi roda. Ada yang membawa mereka yang sakit dan sebagainya. Apabila orang di sekeliling kita ataupun anak-anak khususnya melihat individu-individu ini menjalankan tanggungjawab, apatah lagi kalau kita lihat petugas-petugas SPR, Kementerian Kesihatan dan semua petugas-petugas yang berkhidmat ini, di mana mereka pun menjalankan tanggungjawab mereka dengan sepenuh hati. Adakah ini juga akan menjadi faktor kepada anak-anak kita untuk menjadikan diri mereka lebih bertanggungjawab satu hari nanti? Pasti Cik Fiza, walaupun kita dapat lihat bahawa anak-anak ni memanglah tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat pembuangan undi dan sebagainya, tetapi ia merupakan satu contoh yang baik untuk ditunjukkan. Dia sebenarnya macam yang Sugita bacakan tadi tu, ataupun Cik Fiza sebutkan tadi tu kan, ada orang yang datang ke rumah ambil mak, ambil ayah dan sebagainya. So sebenarnya momen-momen tersebut yang menimbulkan waktu saya sendirilah kenangan kan, tanda tanya, kenapa election sampai orang datang rumah ambil, sedangkan bila time perayaan tak ada pun orang datang rumah ambil untuk pergi ke mana, ke masjid ke dan sebagainya. Rupa-rupanya bila time election ini, momen-momen tersebut dia akan timbul atas orang kata apa, menyantuni pengundi-pengundi dan sebagainya. Sebenarnya Cik Fiza dan Sugita, bila mana ramai pengundi-pengundi muda ataupun di social media, tak kisahlah yang muda ataupun yang kita ni yang dianggap remaja yang lama ni, kan, memuat naik momen belum berubah lagi. Belum berubah ya. So lamalah senior remaja senior. Kan, menaik turun momen-momen untuk pilihan raya dan sebagainya. Sedar tak sebenarnya kalian sedang membantu untuk mempromosikan ataupun untuk membawa jutaan rakyat di Malaysia ini yang mungkin pada ketika ini 11 pagi tak ada niat pun nak pergi mengundi, tapi akibat medsos ataupun media sosial yang dia lihat, kawan dah berinai jari, aku belum lagi ni. Sebaik satu sebaik satu. Kan, kalau 3 ni lain. Jadi secara tidak langsung post anda, kegembiraan yang anda kongsikan kepada umum, masyarakat umum di dalam media sosial, secara tak langsung sebenarnya dia akan mempengaruhi minda ataupun minat seseorang yang pada mulanya mungkin tak, tetapi hadir untuk membangun. Dan bila cakap minat yang mungkin di awalnya tidak ada tetapi selepas melihat orang lain ada, saya nak gunakan terma ataupun hashtag yang kita sering kali lihat di media sosial, fear of missing out, FOMO. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Saiful atas perkongsian kita, kerana sudi berkongsi dengan kami kenapa pentingnya untuk kita mencipta kenangan ini. Terima kasihlah sebab walaupun hari mengundi sudi datang bersama dengan kami untuk berhari raya di sini. Untuk berhari raya bersama-sama. Okey, kami nak kongsikan juga kenangan-kenangan yang sempat kami rakamkan. Kami akan terus bersama dengan anda selepas ini di Wanita Hari Ini. Saya salah pergi tempat mengundi lah. Satu pergi kat sekolah tapi pergi tempat lain. Itu je lah. Perarakan malam, esok nak mengundi, malam tu ada perarakan. Memang best lah. Lepas tu masa on the way nak balik kampung tu sebab mengundi dekat kampung kan. Memang excited sangat lah.
Pengalaman saya yang paling saya tak dapat lupakan apabila telah sampai kat tempat mengundi, saya terlupa nak bawa IC saya. So saya kena patah balik dan datang balik dengan telefon jam semualah. Masa time mengundi tu sebab masa pergi mengundi kat sekolah, so ramai orang yang beratur. So macam excited lah dapat bertemu ramai orang, jumpa kawan. So kat situlah kita berhimpun. Last mengundi lah tahun 2018. Masa tu memang seluruh negara semua nak semangat nak tukar kerajaan kan. So memang semangat nak pergi mengundi. Masa tu tengah pregnant anak kedua, dengan boyot-boyot tu pergi, tapi senang lah sebab dia memang ada lane yang khas untuk orang tua, untuk orang mengandung. So cepat je. Asmara dilanda angin curiga, sedia ribut tropik akan tiba. Siapa wanita yang kau bersama? Manjanya bertiktok-tiktok berdua ala suwinya. Rupanya kamu berdua saudara sepupu, oh belah kakak emaknya. Kenapa awak tak cakap dari mula? Termarah emosiku tak sengaja, say sorry lah. Buah hati dinda, cemburu tandanya, kasih dan sayangku masih setia. Buah hati dinda yang paling ku damba, hilangkanlah duka, marilah sayang kita berdansa. Okey, kita perlu mengundi sebab kita perlukan untuk mencari satu pemimpin yang betul-betul yang berwibawa, menjaga kebajikan masyarakat dan orang kata memberikan satu pandangan supaya dunia pandang Malaysia ni satu negara yang betul-betul berwibawa, orang kata bertanggungjawab. Untuk kita nak mencari pemimpin negara kita. Untuk memilih satu kerajaan yang akan memerintah negara ni. Saya rasa satu pengundi tu dah boleh ubah negara. So saya galakkan orang mengundi. Kenapa? Sebab kita sebagai tanggungjawab kita jugalah untuk menentukan nasib masa depan negara kita sendiri. Kalau kita tak laksanakan tanggungjawab kita, saya rasa kita tak layaklah untuk komen yang lebih-lebih kalau kita tak laksanakan lah. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita memang kena mengilat untuk memilih pemimpin yang boleh memimpin negara. Wanita hari ini, wanita hari ini. Satu saya berdebar-debar lah. Lagi satu saya tak tahu nak pilih apa sebenarnya. Gementar dan excited lah nak first time mengundi. Dan saya ada seminggu sebelum tu saya buat research semua, nak undi siapa semua. Itulah. Sejujurnya teruja sebab ni kali pertama, tak nervous sangat. Kali pertama mengundi, lebih kepada teruja. Nak tahu macam mana apa sekitaran dia, nak tahu macam mana environment, vibe mengundi tu macam mana. Bila kali pertama tu memang rasa nervous lah, dan excited. But at the same time dia rasa nervous sebab yelah kali pertama, kadang-kadang proses tu pun kita macam nak buat apa semua kan. So dia macam tu lah, bercampur bau lah perasaan dah excited, tu macam confused apa. Perasaan tu agak nervous juga sebab first time kan. So kita tak tahu situasi kat sana tu macam mana. Dan jumpa orang ramai kan.
Sangat-sangat nervous sebabnya saya tak tahu sangat prosedur untuk mengundi sebabnya kali pertama kan. Saya macam agak keliru macam mana saya nak mengundi kan sebab tak ada experience. So, saya kena belajar sikit dan tanya orang yang pernah mengundi lah. Maksudnya family saya pun ramai. So, saya kena tanya diorang sebab saya pun tak tahu macam mana waktu bila nak celup tangan, dekat mana yang nak pangkahnya macam tu lah. So, saya nak tahu proses nak masuk tu pun saya tak tahu lagi. So, mungkin saya akan ikut orang je lah waktu mengundi tu. Kata nervous tu tak ada sebab pernah ada pengalaman PRN. Untuk pemilihan tu memang saya dah buat kajian dah siapa saya punya calon-calon untuk parlimen saya. So, saya dah tahu lah dia punya manifesto apa, dia punya apa yang dijanji kepada rakyat kita semualah. So, bagi saya tu tak ada nervous sangat. Wow, itu dia kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan macam-macam komen, macam-macam perasaan dan macam-macam telah pun kita kongsikan bersama dengan anda. Ada komen yang dikongsikan? Ya, bercakap mengenai undi 18 ni, Rabi Ali berkongsi yang hari ini melakar sejarah dalam Razra Family. 5 orang putera dan puteri kami pertama kali mengundi usia 18, 21, 22, 23, 26 tahun. Okey, seronok. Dan kita nak tanya jugalah kepada combination band kita ni, dah mengundi ke belum? Saya belum lagi. Lepas ni? Ya, betul. Yang ni? Dah. Hizan dah tunjukkan bukti. Belum lepas ni? Rahsia. Dah. Okey. Tapi sebelum tu kita juga nak kongsikan sesuatu bersama dengan anda penonton-penonton Wanita Hari ini yang mana kalau anda nak tahu hangat keputusan terkini dan secara langsung PRU 15 hanya di laman sesawang MyUndi. Jadi boleh layari myundi.com.my untuk melihat keputusan terkini bagi kerusi parlimen dan juga negeri sempena PRU 15. Jangan terlepas juga berita PRU 15 tergempar melalui feed khas Luminews, aplikasi berita pilihan rakyat Malaysia. Layari luminews.my untuk akses liputan terkini sekarang. Okey, baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada anda penonton-penonton Wanita Hari ini kerana sudi bersama dengan kami, dan bagi penonton-penonton yang mungkin nak tahu perkembangan terkini Combination Band, macam mana mereka boleh follow IG-nya? Okey, boleh follow IG Combination Band dan juga Facebook Combination Band. Okey, baik, terima kasih Combination Band, dan anda di rumah, kami tinggalkan anda. Jumpa hari Isnin. Isnin nanti dengan topiknya bagaimana nak buang rasa dendam. Okey, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk pergi mengundi bagi yang belum lagi mengundi. Assalamualaikum. Bye. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Hari undi akan tiba, kekalkan demokrasi. Guna hak kita semua yang asasi. Fikir terlebih dulu dengan akal bestari sebelum membuang undi yang dihargai. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi. Jangan